Alright class, continue with this video part 3. Sorry minggu ni video panjang sikit sebab explanation dia pun panjang. Kalau saya tak terangkan habis nanti takut kamu tercari-cari jadi saya terpaksa panjangkan sedikit video untuk kamu faham dengan lebih mendalam So topik pun satu je yang kita belajar hari ni, control variable. Itu pun dah dalam control variable pun kita ada 3. Jadi kita terpaksa cover 3-3 tu untuk hari ni juga. Alright. Okay, example of question 2. Look at the question. Ain found her visibility a bit blurry while the teacher teaching in the classroom. Apa maksud dia? Ain mendapati penglihatannya agak kabur semasa guru mengajar di dalam kelas. She has seen a doctor for an eye test. Dia dah berjumpa doktor untuk menguji mata. She was tested to identify the letters on the chart hanging on the wall. So dia diuji untuk mengenal huruf, untuk mengenal pasti huruf yang ada pada carta yang digantung pada dinding. Ini biasa, mungkin kamu pernah nampak kot. Carta yang doktor gunakan untuk test mata kita. Tutup sebelah mata, okey baca. Tutup sebelah lagi mata, baca. Buka dua-dua mata, baca. Dia nak tengok ke kamu jarak mana yang kamu kabur tu kan. Okay, the test result are as below. Dia kata keputusan penyiasatan seperti di bawah. Okay, dia present dalam bentuk bacat bacat. Alright, dia present dalam bentuk bacat. Alright. Number, okay, paksi X axis, distance from charts. Distance apa? Distance Ain Ain ni daripada chart. Dalam meter. Kalau 2 meter, number of letter can be read 20. Alright. Bila dia 4 meter, dia jauh sedikit, number of letter can be read dah berkurang jadi 15. Reduce to 15. Distance from chart 6 meter, number of letter can be read 10 only. Alright. And then distance from chart 8 meter, number of letter can be read 5 only. Tu dia punya result dia. Okay. So, dalam soalan, kadang-kadang dia boleh tanya jawapan pembeli ubah ni dalam bentuk soalan yang lain. Dia tak straight tanya state manipulate variable ke apa ke. Tak ada. Dia kata state to information. Dia nak information pula. Okay, kalau kamu jumpa soalan macam ni, state to information, that mean dia nak satu manipulate variable and then responding variable. Tulis je. Responding manipulate variable dengan responding variable. So, in this case, in this question, apa dia punya manipulate variable dia? Distance from chart. Distance from chart Okay, distance from chart ni distance Ain from chart. So maksudnya Ain tu jarak dia daripada carta yang dia baca tu kan. Ni jawapan dia. Distance from chart. Right. The second one is number of letter that can be read. Yang ini adalah responding variable. Ingat tak tadi saya punya penerangan explanation how to identify manipulate variable and responding variable on bar chart. Kamu kena lihat dulu x-axis, yang itu adalah manipulate variable, and then look at the y-axis. Okay, yang itu adalah dia punya responding variable. So responding variable dia adalah number of letter that can be read. Alright, okay, clear? So we go to example number 3, question 3. Alright, ada reban kat sini Okay, reban ayam A, reban ayam B. Okay, look at the question. Diagram 7 shows chicks are placed in 2 different coops. Coops ni reban lah Okay.
Dia kata diagram di bawah menunjukkan anak ayam diletakkan dalam dua reban yang berbeza. Okay. The quantity of water and food given for a week are same for both coops. Dia kata kuantiti air dan makanan. Air dengan makanan untuk dua-dua reban ni selama seminggu sama. Dia bagi makanan dengan air yang sama. Jumlah makanan dan air tu yang sama. Cuma dekat sini kamu boleh lihat dekat dia punya reban ni apa yang berbeza dia. What are the difference between these two picture? With Coop A and Coop B. Okay. The number of chick, betul tak? Number of chick. Yang ini ada lebih. Yang ini ada kurang sedikit. So yang ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ni number of chick here 8. Kamu boleh tulis sini 8. Okay. Number of chick for B 1, 2, 3, 4. Sini 4 only. Okay. Itulah dia punya different dia. Situ dah tahu different. That's mean manipulate variable lah. Apa manipulate variable dia? So soalan the question is state manipulate variable, responding variable, constant variable. Okay. Apa jawapan dia untuk manipulate variable? Dah tahu berbeza. Berbeza daripada segi number. Number tu parameter. Objek dia apa? Chick. So jawapan dia number of chicks. Bilangan anak ayam. Okay. Responding variable. Dia tak bagi tahu. Dia tak bagi tahu dalam gambar ni. Result pun tak tunjuk. Macam mana tapi dia bagi tahu info dekat sini. The quantity of water and food given for a week are same for both group. Kalau dia bagi makan dengan minum, lepas seminggu tu apa dia akan uji agak-agak? Dia akan uji, dia akan lihat kepada maybe size. Size of chick tadi. Boleh jadi. Itu responding variable dia. Ataupun dia boleh test daripada segi mass, berat dia, weight ke, weight of chick, tu pun boleh jadi dia punya responding variable dia. So dekat sini ada dua jawapan lah sebenarnya. Responding variable dia boleh jadi mass of chick after 1 week ataupun size of chick after 1 week. Dekat sini tambah mass or size saya terlupa tambah kat situ. Alright. Bila dah terang kat kamu ni baru saya perasan Alright. And then how about the control variable? Control variable dia macam mana kita nak kenal pasti? Kenal pasti dekat mana? Dekat info ni balik. The quantity of water and food given for a week are same. Maksudnya same. Apa yang sama? Sama. Apa yang sama? Quantity of food and quantity of water and food. Dah terang-terang dah ada jawapan kat sini. Quantity of water and food. Ni lah dia punya constant variable. Quantity of water and food. Okay. Boleh tak? Senang je kan sebenarnya. Tapi kena perhati betul-betul dan faham. Yang pertama, kamu kena pastikan kamu nak menulis parameter ni at least ada two words. At least 2 perkataan. Itu yang pertama. Lepas tu, kamu kena kenal pasti kalau manipulate variable, kamu kena kenal pasti apa yang berbeza. What are the different change, apa yang diubah sebelum eksperimen tu. Yang kedua, nak tahu responding variable, look at the result, apa yang dia perhatikan. Hasil dia apa. Kan macam mass of chick ni adalah hasil dia yang kita uji. Number of chick ni yang kita ubah. Reban A kita tentukan. Ni letak 8. Reban B ni kita letak 4 je. Itu kita tentukan. Kita ubah dia. Kita tak boleh letak sama. Kalau letak sama dapat jawapan result yang sama lah kan. Okay, lepas tu constant variable. Sepanjang eksperimen tu apa yang biar kita kekalkan dia. Tak nak ubah dia. Dalam kes ni kita bagi dia reban A jumlah makan sama. Maksudnya kalau dia bagi 1 kilo dedak reban A, yang B tu pun 1 kilo dedak juga. Dedak tu makanan ayam kan. Makanan ayam kan. 1 kilo makanan ayam
reban A 1 kilo makanan ayam juga reban B. Kalau reban A 1 botol air, reban B pun 1 botol air. Itu yang sama. Itu constant variable. Itu yang kamu kena faham betul-betul dan kuasai. Alright, okay. Kita pergi pada aktiviti. Okay, aktiviti yang pertama senang je. Nak kamu copy example of question 1, 2 and 3 found on slide 15, 16 and 17. Mana? Tengok ni. Okay, kejap. Saya buka. Ni, question 1, question 2, question 3. Ni salin balik ni. Nanti saya bagi dia punya slide ni. Okay, salin balik. Okay, hanya gambar reban ni saja sebenarkan kamu print dan tampal. Yang lain, jadual, question 1 kena tulis tangan. Graf ni pun kena tulis tangan. Sebab ini adalah kemahiran di dalam sains. Kamu kena pandai membuat jadual dan kamu kena pandai membina graf. Alright? Okay, for this one, activity 1. Activity 2. Okay, activity 2. Ini soalan. The below shows result and investigation carried out by Fatin using 3-bar magnet with different length. Dia kata magnet K, L dan M, bilangan klip kertas yang ditarik. K, magnet K boleh tarik 10, L boleh tarik 5, M boleh tarik 3. The number of paper clip extracted. Alright. So, question dia, state manipulate variable, responding variable and constant variable. Alright. Kat sini dah bagi tahu dah. Different length. Length apa? Magnet ni different length dia. Okay. Type of magnet pun ada dah. Bar magnet. So, mana nak letak je. So, kat sini dah ada info dah. Bar magnet. 3 bar. Tiga-tiga ni dia guna bar magnet. Bukan dia guna magnet bulat ke ladam ke apa ke. Bukan. Alright. Cuba jawab. Okay. Dan aktiviti yang ketiga macam biasalah. Success A+, page 10 and 11 only. 2 muka surat saja. Okay. Alright kelas. So saya harap kamu faham dengan video 3 video ni. Tolong dengar betul-betul. Kalau tak faham ulang balik. Memang kamu rasa susah pada mula. Tapi kalau dah tahu akan rasa senang. Alright. Kemudian macam biasa kerja tolong buat aktiviti 1, 2, 3. Lepas tu snap hasil kerja dan hantar ke WhatsApp personal saya. Saya tak terima kalau kamu hantar dekat dalam grup. Saya akan tanda kalau kamu hantar personal. Okay, alright. Lepas tu saya return balik. Saya akan betulkan mana yang salah. Lepas tu kalau salah, betulkan yang salah tu. Tak just betulkan jawapan yang salah tu. Padam dan betulkan. Okay. Lepas tu dah hantar pada saya baru update nama. Jangan sesekali update nama dulu tapi tak hantar. Yang tu saya akan particular sikit. Yang tu saya akan parti. Sebab saya perasan ada 2-3 orang murid. Bukan kata kelas tahun 5 saja. Kelas tahun 4 pun ada. Tahun 6 pun ada. Jenis yang macam tu. Dia tak hantar kerja tapi dia letak nama. Bila minta kerja senyap. Tak tahu. Saya tak nak macam tu. Alright. So, please tolong buat seperti yang saya kehendaki. So, kalau buat seperti yang dikehendaki, saya akan tanda untuk pentaksiran. Okay. Itu sahaja daripada saya. Alright. Thank you very much. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.